Okey. Di Pulau Pinang, Pulau Pinang menjadi satu entiti. Pertempatan selat negeri-negeri Islam menjadi satu entiti yang berbeza, entiti politik yang berbeza kerana dia mempunyai kepentingan ekonomi. Kemudian 1874, setelah berlakunya beberapa peristiwa yang membawa kepada perjanjian Pangkor, berlakunya peristiwa membawa kepada perjanjian Pangkor yang ditandatangani di Pulau Pangkor pada Januari 1874. Nah, ini merupakan satu titik yang paling penting dalam sejarah Malaysia yang mendefinisikan keseluruhan sejarah Malaysia sehingga hari ini. Yang mendefinisikan continuous definitive factor. Perjanjian Pangkor adalah continuous definitive factor. Dalam bahasa Melayunya saya terjemahkan sebagai faktor pemberi makna yang berterusan kepada sejarah Malaysia. Bagaimana? Sebab dari situlah sistem pemerintahan moden yang di luar daripada sistem pemerintahan tradisional Melayu itu berkembang dan jadi seperti mana hari ini, bahawa kita kemudiannya we embrace that the democratic system. Kita mengamalkan, kita mengamalkan sistem demokrasi. Selepas itu kurang lebih 80 tahun. 80 tahun daripada peristiwa perjanjian Pangkor, kita merdeka 57. Dan kita begitu. Raja adalah simbol kepada negara yang memegang kuasa menjaga adat istiadat Melayu dan agama Islam. Kemudian adalah kuasa prerogatif yang lain. Tapi kuasa pemerintahan itu dilaksanakan oleh siapa? Oleh set eksekutif. Eksekutif. Itulah yang dimulakan pada 1874. Melalui perjanjian Pangkor, perkara 6 perjanjian Pangkor yang mengatakan bahawa raja mestilah menerima seorang residen, menyediakan tempat tinggal bagi mereka dan membayar emolument, membayar segala keperluan mereka. Dan segala nasihat, raja mestilah menerima meminta nasihat dalam segala hal, dalam segenap hal, kecuali yang berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu dan juga agama Islam. Okey? Soalan tak apa, kita tengok nanti saya jawab nanti soalan last. Saya tulis apa beza. Okey. Nanti kan habis kan tanya balik soalan ni. Kalau saya terlupa. Baik. Kat mana pula dah tadi? Perjanjian Pangkor. Okey. Baik. Ketika penjajah datang, kemudian dah termaktub secara rasmi bahawa mereka mula menguasai satu negeri Melayu yang penting, iaitu Pangkor, Perak. Menguasai Perak, negeri Perak melalui industri Biji Timah dan kemudian industri-industri lain. Nah, di sini datangnya influx of immigrants dari India, dari China dibawa masuk oleh British. Orang British, pegawai-pegawai British juga ramai dah datang. Di sinilah berlakunya krisis identiti. Berlaku krisis identiti antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu. Maksudnya antara orang Melayu dengan orang yang datang, pendatang yang datang sebagai tenaga-tenaga buruh. Krisis identiti bermula, dan krisis identiti ini penting. Krisis identiti ini penting dalam membentuk perasaan kekitaan dalam kalangan orang Melayu bahawa pertama kali mereka merasakan mereka berbeza. Identiti yang kita ada berbeza dengan identiti orang yang datang. Contohnya, kan? Orang Melayu dia berbahasa Melayu. Orang yang datang dia berbahasa Cina. Orang yang datang dari sini bahasa Tamil, bahasa Urdu, bahasa Hindi, bahasa India lah kita cakap. India dan Cina. Secara amnya. Maka orang Melayu mula merasakan, okey, pakaian pun berbeza, cara makanan berbeza, makanannya berbeza. Di situlah timbulnya perasaan bahawa identiti kita perlu tahankan. Kita perlu pertahankan. Kita berbeza. Kita pakai batik, mereka pakai seluar pendek, seluar katuk, pakai dhoti untuk orang India, kan, pakai chongsam. Tapi orang Melayu perempuannya memakai baju kurung, berkelubung misalnya, kan. Orang Melayu ada baju style baju Melayu. Krisis identiti bermula di situ. Di situlah apabila datang identiti yang berbeza, maka baru kita tahu bahawa kita memiliki identiti yang berbeza. Dan tambahan pula mereka ini datang dengan tujuan untuk menguasai ekonomi. Bukanlah tujuan menguasai ekonomi, maksudnya tujuan untuk bekerja, terlibat secara rasmi dalam industri.
Sedangkan orang Melayu dia tidak terlibat secara besar-besaran. Maksudnya tidak wujud sistem kapitalisme dalam masyarakat Melayu pada waktu itu. Tetapi dengan kedatangan British yang membawa masuk China, membawa masuk orang India, bermulanya kapitalisme. Tapi orang Melayu dia tidak terlibat secara besar-besaran. Walaupun ada orang Melayu, pembesar Melayu yang terlibat dalam sistem itu. Dalam pelumbungan misalnya. Ada. Baik. So kita bercakap tentang identiti tadi ya. Identiti, bahasa yang berbeza, budaya yang berbeza. Okey. Sekarang perlahan-lahan terbentuk dalam pemikiran orang Melayu bahawa identiti. Krisis identiti itu dah bermula. Ini yang kemudian berpanjangan sehingga ini berlaku pada penghujung abad ke-19 kemudian menjelang abad yang ke-20 Identiti, kemudian rasa belonging disebabkan oleh perjanjian Pangkor, kemudian peranan negeri-negeri Selat. Peranan negeri-negeri Selat dalam mengembangkan atau mencetuskan perkembangan nasionalisme dan juga identiti ini. Okey. Baik, bagaimanakah peranan negeri-negeri Selat ini? Negeri-negeri Selat contohnya di Pulau Pinang, Melaka tak berapa nak berkembang lah. Saya mengambil contoh Pulau Pinang dan Singapura. Pulau Pinang dan Singapura. Singapura pada tahun-tahun penghujung abad ke-19 mereka menulis ataupun para sarjana, antara yang menarik ialah apa? A Chinese city run by British. A Chinese city run by British. 2/3 daripada penduduk Singapura, pulau Singapura itu adalah orang Cina. Orang Cina. So, dikata a Chinese city run by British. Dan di Singapura itu juga adalah menjadi pencetus. Singapura dan Pulau Pinang menjadi pencetus bagi perkembangan. Bagi perkembangan apa? Perkembangan media. Media yang sesuai dengan zamannya pada itu ialah media cetak, iaitu persurat khabaran. Persurat khabaran. Ini satu titik yang sangat penting lah. Satu titik yang sangat penting dalam sejarah alam Melayu ini, iaitu berkembangnya surat khabar dalam bahasa Melayu, contoh dengan Jawi Peranakan pada tahun 1896. Kemudiannya majalah Al-Imam pada tahun 1906. Itu dah menjelang abad ke-20 tu. 1906 oleh kumpulan yang digelar sebagai kaum muda. Okay? Jadi kita akan masuk kejap lagi dalam abad ke-20 itu. So, abad ke-19 dia menyediakan platform. Abad ke-19 tadi tahun 1800 hingga 1899 kurang lebih secara amnya menyediakan platform kepada alam ini, kepada bangsa Melayu untuk satu menanggapi diri mereka, merasakan bahawa mereka mempunyai identiti yang sama sesama mereka, tetapi identiti mereka berbeza dengan orang yang datang tadi, orang yang datang. Nah, sekarang kita perlu pertahankan identiti ini sebabkan berbeza, bahasa yang berbeza, budaya yang berbeza. Kemudian dibantu oleh peranan negeri-negeri Selat yang maju di bawah British. Maju di bawah British. Sebab British memang tumpu di sana. Disebabkan oleh faktor pelabuhan lah kan. Menjadi faktor pelabuhan iaitu menerima bahan-bahan mentah daripada bandar-bandar yang sedang berkembang di negeri-negeri Melayu. Sebab 1896 penghujung abad ke-19 itu negeri Melayu Sekutu ditubuhkan, Federated Malay States. Nah, di sini berbeza state dengan settlement tadi. State bermaksud ada raja yang mentadbir, yang berkuasa di sana, yang menguasai adat istiadat orang Melayu dan juga agama Islam. Yang berbeza dengan settlement tadi, settlement tidak ada sesiapa yang menguasai. Sebab itu, pada satu peringkat, sesiapa yang dilahirkan di negeri-negeri Selat, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura, dianggap sebagai the subject of the queen, subject of the king. Sebelum itu, subject of the queen. Subject of the king lah. Itu rakyat bagi Raja British. Rakyat bagi Raja British dianggap begitu sebab mereka ini dianggap sebagai koloni. Diletakkan sebagai crown koloni, tanah jajahan mahkota negeri-negeri Selat ini. Sedangkan negeri yang tadi itu 9 negeri yang negeri beraja disebut sebagai Federated Malay State dan Unfederated Malay States. Negeri Melayu Sekutu dan tidak bersekutu. Okey setakat ni, boleh